Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang dimuliakan jawatan kuasa surah muslimin muslimat rahmat Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang lepas yang dapat kita salat berjemaah dan insyaAllah nyambung kuliah kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar terdapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah hari ini kita akan menjamu muka surat yang ke-16. Surat 16 Kita masih lagi bicara tentang syarat sembahyang, syarat-syarat bersangkut dengan sembahyang. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'ulumiha katihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah hari ini kita akan menjamu ke surat 16. Itu masih lagi bicara tentang syarat sembahyang ya. Jadi yang telah kita belajar dalam nota kemarin, apabila kita nak sembahyang tu kita mesti mengetahui isi sembahyang kan. Isi sembahyang ada 3, pertama syarat, kedua rukun, 3 sunat. Jadi maknanya bila kita sembahyang tak boleh tidak mesti mengetahui isi sembahyang tu. Isi sembahyang ada 3, syarat, rukun, sunat. Kalau tinggal syarat batal, tinggal rukun batal, tinggal sunat tak batal tapi tak sempurna. Jadi syarat ada 4 kan, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat tak rukun dan syarat qabul. Rukun 13 ya. Kemudian sunat pula terbagi 3. Ada sunat dahulu, ada sunat di dalam, ada sunat selepas. Jadi kena belajar semua itu supaya sembahyang itu bukan saja sah, maka lagi sempurnalah. Jadi syarat ni ibarat seperti nyawa. Kalau tak belajar perkara-perkara yang bersangkut dengan syarat sembahyang, ibarat seperti sembahyang tak ada nyawa lah. Jadi, tak ada nyawa sembahyang tu mati. Kalau banding dengan orang tak ada nyawa dia mati. Jadi rukun ni ibarat seperti kepala dan badan. Kalau tak belajar buat rukun ni, maka sembahyang tu tak ada kepala, tak ada badan. Macam kita lah, kalau banding dengan manusia tu kepala tak ada, badan tak ada. Tak pernah kita dengar orang hidup lah. Matilah dia. Dan sunat ni ada 2 bahagi. Ada sunat abad, sunat khairah. Sunat abad ni ibarat seperti anggota. Nyawa ada, badan ada, kepala ada, tapi tak ada anggota, hidup juga tapi tak sempurna. Jadi nak bagi sempurna, nyawa pun ada, kepala pun ada, badan pun ada, anggota pun ada, baru sempurna. Jadi sunat aban ibarat seperti anggota. Sunat hai'ah ibarat seperti perhiasan sembahyang tu. Kalau manusia ada kepala, ada nyawa, ada kepala, ada badan, ada anggota, dan anggota tu ada perhiasannya. Barulah manusia terlawa. Ada rambut, ada bulu kening dan sebagainya. Tapi kalau umpama tak ada rambut, tak ada bulu kening, hidup jugalah, taklah apa lawa sangat banding dengan orang ada cukup ada perhiasan dirinya. Itu sembahyang ni begitu jugalah, ada yang nak kita hias tu. Itu sunat hai'ah tu ibarat seperti perhiasan sembahyang, nak bagi cantik sembahyang tu. Itulah yang dikatakan perkara-perkara yang bersangkut dengan isi sembahyang. Jadi jika ditanya berapa isi sembahyang tu, itulah 3 itu yang kita bawa. Pertama syarat, kedua rukun, 3 sunat. Syarat ni ibarat seperti nyawa. Syarat tu maksud sesuatu yang mesti ada. Itu makna syarat, sesuatu yang mesti ada dan ia bukan sebahagian dari sesuatu. Tapi bila nak buat ibadat tu mesti nak ada dia. Itu makna syaratnya. Sesuatu yang mesti ada dan ia bukan sebahagian daripada suatu ibadat itu. Tapi bila nak ibadat mesti ada dia. Contohnya bila nak sembahyang mesti ada wuduk. Tapi wuduk tu bukan sembahyang, tapi bila nak sembahyang mesti ada wuduk. Itu makna syarat. Rukun maksud sesuatu yang mesti ada dan ia sebahagian daripada suatu ibadat. Contoh Fatihah tu dia rukun, dan ia sebahagian daripada ibadat solat itu. Itu beza di antara rukun dan syarat. Dan hari ini kita akan menyambung lagi syarat-syaratnya. Itu muka surat 16. Orang yang hendak sempurna sembahyangnya hendaklah jaga syarat yang 9. Kita tu hak 3 je kan. Hak 3 yang pertama pertama bila nak sembahyang mesti yakin atau berat masuk waktu. Jangan sembahyang belum lagi masuk waktu. Yang kedua syarat sembahyang tu sempurna. Apa lagi yang kedua? Ada 9 syarat bagi sembahyang sempurna. Yang kedua menghadap kiblat. Kecuali dah tak dapat nak diaturkan,
tak apalah ada. Tapi kalau dapat kena diaturkan menghadap kiblat. Yang ketiga, di antara syarat bagi sempurna sembahyang itu adalah menutup aurat. Jadi maknanya nak bagi sembahyang kita sempurna, mestilah mematuhi 9 syarat. Dan yang keempat pula, bagi nak sembahyang kita sempurna, bukan saja sempurna, lagi sah. Yang keempat, mengetahui akan kafiat. Kafiat ni kelakuan atau cara melakukan sesuatu tu. Mesti tahulah. Itu makna kafiat. Kalau nak masak, kafiatnya apa? Contoh, masak nasi. Apa kafiat? Mula-mula nak ada beras kan? Contoh. Lepas tu pula nak ada air. Lepas tu nak ada poyok, nak ada api. Lepas tu baru masak. Itu kafiat. Itu sembahyang tadi. Ialah yang keempatnya, nak bagi sembahyang tu sah lagi semua, mesti mengetahui akan kafiat sembahyang itu. Kafiat sembahyang tu kena tahu. Kafiat tu maknanya kelakuannya, ataupun kita tahu bagaimana nak melaksanakan. Itu makna kafiat. Yang keempat, mengetahui akan kafiat sembahyang, iaitu mengetahui rukun itu rukun. Kalau rukun tu mesti kata rukun, hanya kata sunat pula. Dan sunat itu mengetahui akan sunat. Benda sunat yang katakan rukun pula. Sunat tetap sunat. Itu makna tahu kafiat tu. Bahkan sah juga di sisi orang ramai, orang awam lah. Kalau ia etikat akan rukun pada semua perbuatan dan perkataan sembahyang. Bagi orang awam, kalau etikat semua rukun sah. Tapi kalau dia katanya semua sunat, tak jadi. Maka menyebabkan batal. Ataupun orang awam dia kata dalam sembahyang tu ada rukun, ada sunat, sah lah. Tapi kalau kata apa aku tahu aku buat je, dah lah, tak sah. Pasal dia tidak mengerti kafiat. Dia mesti tahu kafiat dah. Sama ada dia beretikat sembahyang tu semua rukun, sah. Yang kedua, dia kata dalam sembahyang ada rukun, ada sunat, tapi teman nak ngabur tak tahu, maka sah. Yang ketiga, awak buat je tak kira rukun sunat, tu tak sah langsung. Itu yang kata Nabi tu apa? Kam min qa'imin khazzuhu min salatih. Betapa ramai orang yang sembahyang hanya dapat at-ta'abu nasab pada Allah. Pasal dia tidak belajar kafiat. Apa benda pun kafiat? Ini macam kita masuk rumah. Ada ke dengan motor-motor masuk? Jahanam rumah tu. Kita renti enjin dulu, itu tongkat, ataupun tutup switchnya, itu tagak kasut, buka pintu, betul. Mana maunya. Tak lalu medang buat pintu saja berlanggar. Asal balik dengan tak pintu. Payah pintu sembahyang tadi. Mana mahu pintu. Dia mesti tahu kafiatnya. Yang ketiga tadi dia kata apa? Saya tak tahu, buat je, tak kira elok rukun ke sunat. Tuhan tu murah, esok dia bagi. Mana mahu yang itu? Pemurah Tuhan di atas pemurah kita. Kita kenalah pemurah kita menuntut ilmu, walaupun tak dapat, sekurang-kurangnya kita tahu. Saya nak nyebut mana rukun dan sunat, minta maaf. Tapi saya tahu, bila sembahyang ada rukun, ada sunat. Dah lah tu. Lepaslah bagi orang awam. Bahkan sah juga di sisi orang ramai. Orang ramai tu orang awam lah. Kalau ia etikat akan rukun pada semua perbuatan dan perkataan sembahyang. Awak rasa sembahyang semua rukun kata. Yang lain-lain awak tak tahu kata. Atau etikat setengahnya. Setengah rukun dan setengah sunat, sah juga. Serta tiada dibezakan dia dan serta tiada etikatnya rukun dan sunat. Jangan etikat ke rukun dan sunat, mangkau lah. Di antara doa petitah tu dengan petihah tu rukun. Petihah tu sunat lah. Tu mangkau. Tapi kalau kata aku di antara petihah tu dengan doa petitah, aku tahu ada rukun dan sunat, tapi aku nak ngabarnya, aku minta maaf saja. Tapi di antara dua ni mesti ada salah satu. Doa petitah dengan petihah salah satu rukun atau sunat, tapi teman nak ngabarnya minta maaf, sah. Tapi kalau dikatanya ya rukun sunat, itu batal lah. Jadi itu di antara yang nombor 4 ialah mengerti kafiat. Kafiat ni cara nak melakukan atau kelakuan dalam melakukan ibadah itu mesti mengetahui kafiatnya. Macam kita nak puasa je, ada kafiatnya kan. Bukan pakai buatnya. Dan yang kelima, syarat bagi sembahyang tu sah lagi sempurna. Nak bagi sembahyang tu sah, ada 9 perkara yang diberitahu dalam kitab ini. Mudah-mudahan 9 perkara ni kita ketahui lah. Yang kelima, suci daripada hadas. Hadas besar, hadas kecil. Itu dia. Apa pasal keluar hadas besar, hadas kecil ni? Besar mana gambar kalau besarnya? Kalau kecil-kecil mana ada? Berapa kilo kalau besarnya? Kalau kecil berapa gram? Hadas besar tu hadas yang larangnya banyak. Sebab kalau besar larangannya banyak sangat. Kalau hadas kecil tu larangan sedikit. Betul kalau kecil. Jadi kelima, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Nak bagi sembahyang tu sah, mesti suci pada besar dan kecil. Hadas tu terbagi 3 bagi. Ada hadas besar,
Ya. Ya. Iya ke pun? Ada 3 bagi tak? Satu hadas besar, satu apa? Ada kecil satu lagi. Kalau ikut bilangan paling banyak 3. Yang pertama hadas akbar, paling besar sekali lah. Ya. Yang kedua hadas besar, Yang ketiga dia panggil hadas pertengahan. Kecil dia. Hadas besar tu orang yang junub saja. Orang bersetubuh, orang keluar mani. Tapi kalau hadas akbar, itu orang yang haid dan nifas, tu lagi besar lah. Kerana larangan yang begitu banyak. Jadi hadas besar macam mana hilangnya? Kikih pisau macam mana? Hadas besar. Macam mana hilang hadas besar? Macam mana kita nak menghilangkan hadas besar supaya sembahyang kita sah? Dengan ambil pisau, kikih. Macam mana? Ambil cangkul, goreng. Macam mana hilang hadas besar ni? Dengan mandi wajib. Kan teruk kan? Ada hadas kecil macam mana? Bila hadas kecil, nak bagi hilang hadas kecil tu dengan uduk. Tu cara. Bila kita nak sembahyang, kena suci lah 2 perkara ni. Hadas besar, hadas kecil. Kalau datang hadas di tengah sembahyang, nescaya batal lah sembahyangnya. Hadas kecil umpamanya keluar salah satu dia. Hadas kecil ni 5 perkara ya. Ya. Hadas kecil, sebab hadas kecil 5 perkara. Salah satu daripadanya ialah keluar salah satu antara 2 jalan, sama ada bersih atau suci. Bersih ke kotor ke, maka hadas namanya. Yang kedua apa? Kena tahulah. Entah macam tahu kita hadas kecil, teman hadas kecil tapi tanda tak tahu. Teman hadas besar tapi teman tak tahu. Jadi macam mana nak sembahyang? Kena tahulah. Hadas kecil 5 perkara. Yang pertama keluar salah satu dan 2 jalan lagi. Atau dia tak ada berhadas ke pun tak? Yang kedua, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Lagi? Nyentuh kandungan dengan tapak tangan atau perut jari. Kalau belakang tangan batal tak? Tak batal. Dia tapak tangan perut jari saja. Kalau kita gatal, kalau kita belakang, kita alih belakang tak apa, yang depan saja. Lagi nombor 4. Tidur tidak kedudukan. Tidur yang tidak tetap kedudukan. Contoh dia baring. Tapi kalau duduk ni termasuk tetap kedudukan. Kalau nak keluar angin tak payah sengit dulu. Tapi kalau baring, tidur tidak kedudukan. Dia bila masa boleh keluar, lubang yang rongga yang terbuka. Tapi kalau duduk, langgar duduk macam ni, tu payah angin nak keluar. Kecuali kita sengitkan sikit, baru bont katanya. Itu maknanya tidur tidak kedudukan. Maka menyebabkan yang kata, kamu ngapa tak ambil wuduk? Mana aku buat, mana dia batal lagi? Orang lain dengar meletup, dia seorang tidak, mana mahu. Kecuali duduk tetap kedudukan, duduk atas bangku. Kalau dia baring, belum tentu lagi. Betul, kalau kita ada wuduk tanpa dah keroh-kerah, jangan pakai wuduk tu lagi. Kerana kedua mata tu melalui kemaluan kamu. Kalau kedua mata dah tidur, kamu tak sedar dia keluar. Kenapa tak ambil wuduk? Awak mana dah kentut? Mana mereka tahu? 2 mata dah tutup. Ada. Dah kerong-kerah mana mereka tahu. Orang lain yang dengar. Jadi 2 mata ni memelalui kemaluan kita. Bila tidur, mesti ambil wuduk. Tak boleh ambil wuduk maghrib nak pakai isyak. Bila mata dah katup. Ada. Dia kata tidak, orang lain tahu. Ada. Ataupun orang lain tak tahu, dia mana tahu yang kentut yang kentut yang sembunyi tu. Ada. Orang tak tahu, tapi masa dia mata dah katup, mana tahu dia kentut tak bunyi tu. Sebab itulah untuk lebih melihara, bila 2 mata dah katup, dah tutup, ambil wuduk baru. Tak boleh pakai wuduk yang lama. Kerana kita tak seperti Nabi kita 2 mata tutup, hati jaga. Kita 2 mata tutup, hati pun tertutup. Itu beza Nabi ya. Dia 2 mata tertutup, hati tidak tutup. Dia tahu pergerakan apa yang berlaku semata dia tidur. Kita tak. Kalau mata dah tutup, hati pun tutup lah. Dia kata kelima suci daripada hadas kecil dan hadas besar dan hadas kecil. Kalau datang hadas di tengah sembahyang, nescaya batal lah sembahyang itu. Kalau datang hadas kentut namanya, jangan kita sambung sembahyang tu. Kerana sembahyang tanpa uduk hukumnya haram. Dia. Jadi maknanya kalau kita dah batal, teruslah keluar. Dia. Bila kawan keluar, sab sudah kosong kan? Seorang.
yang lain tu merapat ke lah, jangan biar kosong. Kecuali dia pesan, kau jangan ambil tempat aku uduk kejap, tak apa lah. Pasal dia boleh cakap, kita jangan pula pergilah, mana mahu begitu. Kalau kata tempat saya jangan diisi, saya nak beruduk, kita tahu lah yang dia tak akan mengisi balik kan. Tapi kalau hilang terus, maka nak rapat supaya saf tu tidak menjadi kosong. Kerana di antara pahala solat itu ialah pahala jemaah dan pahala saf. Kecuali dia kabur, tempat saya jangan isi, saya nak keluar sekejap lah. Okey. Dia tak apa. Dia boleh bercakap pasal dia dah tak ada semayang kan. Kita tak boleh lah. Okey, tak ada pasal. Tempat teman jangan isi, teman ambil uduk. Okey, tak ada. Itu tak jadi. Pasal dia boleh cakap, kita tak semayang. Begitu tu imam, dia batal, jangan malu-malu. Dia. Bila dia batal, dia terus cari pengganti. Bila imam batal solat dengan 3 cara mengganti, mencari pengganti. Yang pertama, iya, cari pengganti macam caranya. Dan dia walau dah terhadas jangan malu. Perkara yang khak malu kan. Lantak dia tak tahu janji sembahyang. Macam kita hukumnya haram. Jemaah tak haram pasal dia sudah berbuat sangka tadi imam tak berhadas. Atau kalau lepas ni kita sembahyang apa? Awak lupa, awak terkentut dengan sembahyang ni, mengempah rasanya. Okey, tak payah sembahyang tu dia seorang. Pasal makmum sudah menyangka dia tidak cuai. Dia tahu imam tak batal. Lepas sembahyang kata kita sembahyang Isya balik tuan-tuan, saya terbatal tu. Tak payah, dia seorang je. Pasal makmum dia anggap tidak cuai. Kecuali makmum dah tahu masa maghrib berapa kali nembok, itu terus jadi imam. Tak boleh lah. Sembang but tu terus jadi imam. Tak boleh lah. Memang daripada mula imam makmum sudah cuai, dah tahu imam dah berada, tapi dia imam dengan imam itu tak boleh. Jadi kalau imam tu dia batal, dia seorang sembahyang. Tak payah. Pasal makmum dia anggap sudah berwaspada, dia anggap tidak cuai kerana dia tahu sebelum tak beritarak imam tu tak batal. Tentu lepas main dia kata batal, dia seorang je ganti. Gitu imam tadi. Bila dia batal, dia cari pengganti. Cari pengganti dengan tiga cara. Sama ada yang pertama menarik baju pengganti ke depan, pegang baju dia ke depan. Yang kedua dengan isyarat, yang ketiga dengan suara, tolong ganti ke teman. Itu maknanya 3 cara ni sudah memadai untuk menjadi pengganti. Setengah pula ada yang lagi, ambil kita tolong pakarkan mic sekali, tolong ganti ke teman. Masalah pasal belakang tadi tinggal abang kan, nampak payah nak ikut kan. Jadi ada mic tu, orang tahu. Tolong pakar, jangan dia pakar. Tolong ganti teman-teman dah batal pakar. Dia sambung. Tu balik elok. Lepas itu yang akhir sekali sepat dengan 3 cara tu, dia pegang hidung, tunduk sikit. Baru cari keluar. Tu dia. Tu cara adab dia yang keempat dia. Jadi maknanya bila sudah ada pengganti, makmum kena melihat pula. Ada ke imam itu imam jadid atau ke imam badal atau imam di antara dua je. Bila ada pengganti yang baru tu, sama ada imam badal atau imam jadid, kena tahulah. Macam mana nak kata imam badal imam jadid ni? Kalau dia menyambung, tak payah dia makmum. Tapi kalau ulang balik, itu bukan imam baru, itu bukan imam ganti tapi imam baru. Bila imam baru, kesan pada makmum. Kalau makmum tidak niat makmum, maka batal solatnya. Itu bezanya. Jadi imam tadi 3 kategori kan? Ada imam munfarid, ada imam badal, imam jadid. Imam munfarid siapa? Siapakah imam munfarid itu? Bukan namanya farid, walaupun namanya farid. Imam yang ada 3 imam kan? Apa beza kan? Ada imam munfarid, ada imam badal, imam jadid. Siapa imam munfarid ni? Imam yang asal ya. Pertama imam yang asal, yang kedua dia dapat menyempurnakan tugas sampai habis. Kalau subuh habis 2 rakaat. Tapi kalau subuh dapat 2 rakaat, itu bukan imam munfarid, itu imam badal ataupun imam jadid. Kalau imam badal, dia sama. Badal maksud imam ganti. Bila imam ganti, dia menyambung apa saja yang tinggal oleh imam yang pertama tadi. Contoh rakaat kedua, dia sempat baca bismillah sekerat, bismillahirrahmanirrahim sampai maliki yaumiddin, lalu dia terbatal, lalu dia mencari pengganti. Maka imam badal dia kena sambung mana yang belum dibaca imam tadi, jangan ulang balik. Dia berhenti maliki yaumiddin, lalu imam badal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin. Lepas itu baru baca Fatihah untuk dirinya. Jadi 2 kali Fatihah. Pertama ganti hak orang, kena Fatihah untuk dia. Jangan ganti hak orang, hak awak tidak pula jadi.
Tu imam badal. Tapi kalau umpama dia tahu imam badal, dia start bismillah balik. Itu bukan imam badal. Itu imam bedal namanya. Bila imam bedal, dia kena niat makmum. Pasal menyatakan imam hukumnya wajib, menyatakan imam hukum sunat. Jadi pasal apa kata nak mengaku di sebagai makmum? Kali ini bukan imam ganti, imam baru. Tapi kalau imam ganti, cukup takbiratul ihram kali pertama tadi. Itu je biasanya. Kalau dia tak menyambung, itu imam baru. Bila imam baru, anda kena niat makmum. Kalau tidak, batal. Itu selok-belok semayang. Lepas tu kata Nabi kita, kalau ramai orang semayang, dia dapat penat lelah. Bila dia semayang, tanpa mengetahui ilmu. Dan yang keenam, di antara syarat semayang sah lagi sempurna itu, suci daripada najis. Ada. Kalau hadas tu 3 bagi ya. Ada akbar, ada hadas besar. Akbar tu hadas lebih besar. Akbar tu besar saja. Yang ketiga ada mutawasid. Mutawasid ada kecil lah. Ada pertengahan. Dan yang keenam, suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada tubuhnya. Dan kainnya, dan tempatnya. Jangan beri bersentuh semuanya itu dengan najis waktu gerak diamnya, maka tiada sah sembahyang serta demikian itu. Najis tidak maaf seperti najis air kencing ke berak ke apa-apanya. Masa kita berdiri, masa duduk tu jangan bersentuh. Kalau tak bersentuh maka sah. Tapi kalau bersentuh jadi batal. Itu najis tidak dimaafkan. Yang keenam, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan, najis yang jelas, nampak terang bawahnya. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada tubuhnya. Dan kainnya, dan tempat. Bila kita sembahyang, nak kain, nak suci, tubuh nak suci, tempat nak suci. Dan janganlah beri bersentuh. Jangan bersentuh dengan najis. Walaupun di sisi kanan terpenuh dengan najis, jangan bersentuh semuanya itu dengan najis waktu gerak diamnya. Maka tiada sah sembahyang serta demikian. Jadi sekadar untuk sah tu, sekadar duduk dan berdiri tidak bersentuh dengan najis, walaupun kiri kanan depan belakang penuh najis, maka sah. Tapi kalau bersentuh, maka tidak sah. Walaupun di bawah tempat dia sujud ada najis, maka tak masalah. Tapi jangan dia bersentuh najis bila berhubung dengan anggotanya itu. Dan tiada sah sembahyang orang yang menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis, seperti ia tanggung tali yang terikat pada umpama anjing. Dia beli anjing umpamanya, takut anjing merayau, letak ikat di kaki umpamanya. Tak boleh, pasal itu najis kan. Tambat daripada pokok pisang, tambat pada lutut, buat apa? Jadi itu maknanya menanggung najis. Kita sembahyang ni menanggung najis tak boleh. Berhubung tak apa. Macam cara kita berdiri, kita duduk, banyak najis tu berhubung namanya. Tapi kalau bersentuh, tu menanggung. Macam orang dulu buat langit atas kepala. Orang dulu buat langit kan silin kan. Dia gantung kain ataupun plastik. Bila kepalanya kena dengan plastik tu, tu menanggung namanya. Tapi kalau ada renggang sikit, tu namanya berhubung namanya. Kalau berhubung, maka tidak batal solat. Tapi kalau menanggung, jadi buat batal. Orang dulu dia buat langit dengan kain ni, dulu kain kadang plastik. Tapi kalau kepalanya bersentuh dengan kain itu, ataupun itu batal. Tapi kalau ada renggang sikit, maka tak masalah. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpan batu. Tempat istinja tak ada batu bagi istinja tadi. Dan dimaaf sedikit darah yang datang dari lain orangnya, tapi tak kena masa kita sembahyang tu. Dan tahilalat dan tanah yang najis kawasan tempat sembahyang, tapi bila sembahyang tidak bersentuh. Masa duduk, masa berdiri, pada jalan yang berjalan ramai-ramai bawahnya. Dan darah tuma, dan darah kutu anjing ada sekitar tempat kita tu. Dan darah bisul bawahnya. Dan nanah, dan air danau. Air danau ni air cacair yang keluar dari binatang tu, bangkai tu. Dan air kuris dan sebagainya. Itu dimaafkan kalau jika tidak bersentuh dengan badan kita lah. Tempat kita solat tu, ada tempat-tempat tu ada berhubung dengan benda-benda tadi, maka dimaafkan. Dan jika sembahyang dengan najis tidak dimaafkan, maksud dapat najis itu najis tidak maaf seperti air kencing, berak dan sebagainya. Dan jika sembahyang dengan najis tidak dimaafkan dengan tiada tahu akan adanya, atau dengan lupa kemudian teringat, wajib sembahyang semula. Sebelum sembahyang dia awak tak perasan ni najis yang tidak maaf tadi. Lepas sembahyang tengok ada, ketika tak boleh. Maka wajib ulang balik semula. Pasal tu najis yang tidak dimaafkan. Dan yang ketujuh, meninggalkan bercakap-cakap dengan sengaja dan bukan Quran atau zikir atau doa. Bila kita sembahyang nak baca Quran, nak baca zikir, doa, lain itu tak boleh.
saja buat tak boleh. Mesti perkara yang bersangkut bacaan-bacaan atau bunyi-bunyi yang bersangkut dengan sembahyang saja. Yang ketujuh, meninggal bercakap-cakap dengan sengaja yang bukan Quran. Dia bukan Quran. Atau zikir atau doa. Selain beliau tak boleh. Dia kena baca yang bersangkut dengan bacaan-bacaan solat saja, tidak boleh. Dan kelima-kelima yang lain. Contoh kadang-kadang kita sebut amin saja pun kadang menyebabkan batal ya. Atau nyebut Allah Akbar pun salah sebutnya itu bukan Quran, bukan zikir, bukan doa. Jadi angkat takbir. Allahu Akbar. Itu bukan termasuk zikir, bukan doa, bukan Quran, bukan. Jadi menyebabkan batal tu. Jadi kita selalu buat demikian yang tu. Pasal bila kita panjang ke akbar tu sudah bermakna lain. Allahu Akbar. Macam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payah jawab. Tu merepek. Bila dipanjangkan akbar tu, maknanya gendang-gendang. Daripada kata sifat kabrun. Kabrun ni makna satu gendang. Kalau banyak, akbar, gendang-gendang. Ataupun drum-drum. Dia tak boleh. Dia tak boleh jawab. Sepatutnya kita kena baca takbir. Takbir kata sifat dia kabirun. Kabirun besar. Jadi maha besar, akbar. Pendek saja. Allahu Akbar. Mana Allah Maha Besar. Tapi kalau kita kata Allahu Akbar, itu bukan makna Allah Maha Besar. Itu maknanya Allah mempunyai gendang-gendang. Kata sifat kabirun. Kabrun ni gendang atau drum. Jadi kalau gendang tu banyak, drum tu banyak, dipanjangkan akbar. Dan kita nak baca lah takbir. Nak sebut Allah Maha Besar. Kata sifat kabirun. Kabirun tu maknanya besar. Kalau akbar, dibaca pendek, maknanya Maha Besar. Jadi kadang-kadang menyebut takbir saja menyebabkan batal solat. Itu dipanggil orang yang belajar nahwu dah tahulah. Kalau tak belajar nahwu tak tahu. Itu dipanggil isim tafdhil. Isim tafdhil ni isim menunjuk kata lebih. Jadi tak boleh baca panjang tu. Tengok keadaan tempat lah. Macam kalau baik, hasanun maknanya baik. Menunjuk kata lebih baik, ahsanu. Qalilun sedikit. Dan untuk kata lebih, aqlalu. Lebih banyak. Lebih banyak sedikit. Mengatakan kata lebih banyak. Okey. Ini kita sambung lagi, iaitu kita masih lagi bicara yang ketujuh. Meninggalkan bercakap-cakap dengan sengaja. Dengan sengaja lah. Kita orang latah tak apalah. Dia pantang ayam berketak, dia berketak memang kau jenuh nanti. Orang latah ni masalah. Dia ngikut kelakuan tu. Macam pernah berlaku di zaman dulu ya. Bininya latah. Bila tengah hari, suruhnya bini balik ke rumah ambil nasi. Tak sampai-sampai bini. Tengok-tengok dia melawan ayam berketak. Macam mana berhenti? Ayam ketak. Lagi ayam tak bunyi, tak ada langsung tak dapat nasi ke benda. Mangkuk bini aku kata. Itu orang latah. Orang latah dia suka ikut kelakuan. Suami nunggu perut lapar, pukul 2 tak sampai, 3 apa dia melayan ayam tu berketak. Dia tengah ngeram ke? Ketak. Dia pun ketak. Mangkuk. Jadi orang latah nak payah. Tempat saya ada seorang tu. Latah je. Atau orang yang melatah, dia fikir sikitlah. Cabar masak 4-5 biji. Makan. Lepas tu sian tengok, ya Allah bodoh betul. Jawab melantak cabar masak. Cabar merah lah. Makan. Dia lepas tu sian tengok. Masa dalam tahun 60-an lah. Betul main mocem pula. Dekat. Dia orang tu latah. Dekat celah. Apa tu? Tayar ke? Bila meletup, piung sikar longgang. Jadi kita melatah ni kena fikir-fikir sikit. Latah yang tidak menyusahkan kawan. Ni bagi cabar lah. Itu kalau bagi api makannya tu. Ketujuh, meninggalkan bercakap-cakap dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir atau doa. Tak boleh. Maka batas sembahyang dengan bercakap 2 huruf sama ada beri faham atau tidak. Sama ada beri faham atau tidak beri faham pun. Tak. Menyebabkan batal. Kalau bagi faham lagi lah, tak beri faham je. Maka batas sembahyang dengan bercakap 2 huruf sama ada beri faham atau tiada. Atau 1 huruf yang beri faham. Betul. 1 huruf beri faham. Seperti qaf tu. Jika bagi bawah, qi bawahnya. Maknanya pelihara ilmu. Kerana maknanya pelihara ilmu. Betul. Mana huruf hijaiyah tu, yang 28 tu, ada huruf beri makna. Qi ni maksud pelihara. Lagi apa? Pa maka. Lam bagi. Ba tu bi baca dengan bagi bawah, makna dengan.
Kalau satu huruf pun boleh membatalkan, apatah lagi 2 huruf. Kerana makna pelihara olehmu, huruf qaf tu. Dia sebut qi maknanya. Itu meri makna. Atau satu huruf yang panjang, kerana panjang keluar daripada hurufnya. Keluar daripadanya. Contohnya apa ni, huruf mat ada 3 kan. Alif wa ya. Tapi kalau huruf tak ada huruf mat, kita panjangkan baca seolah 2 huruf juga. Contoh min tunggal kan. Tapi kita maknanya 2 huruf tu. Bukan 1 huruf. Kalau kita baca dengan mat. Mat tu memanjangkan sekadar 2 harakat je. Atau satu huruf yang panjang kerana panjang keluar pada huruf alif. Dan ya umpamanya. Kalau ya tunggal tu 1 huruf. Tapi kalau ya tu 2 huruf jadinya. Atau wa. Kalau satu wa tu 1 huruf. Tapi kita baca dengan panjang. Patut kulu kan. Kap lawak tapi dia kulu. Tu maknanya 2 huruf tu. Maka jadi 2 huruf. Maka batal semayang dengan tersebut. Jadi makna 2 huruf beri makna ataupun 1 huruf. 1 huruf beri makna sekalipun menyebabkan sembahyang terbatal. Nombor 8, tiada melebihkan rukun fi'li, ini perbuatan dengan sengaja. Tak boleh. Rukun yang fi'li tu tak boleh ditambah dengan sengaja. 2 kali rukuk bawahnya, 3 kali sujud dan sebagainya. Ke-8, tiada melebihkan rukun fi'li, ini perbuatan. Rukun fi'li jenis perbuatan. Dengan sengaja, kecuali terlupa umpamanya. Atau syak umpamanya. Kalau ia sujud 3 kali atau rukuk 2 kali, seperti ia sujud umpama benda yang tajam umpamanya. Tersujud benda tajam, kau tarik satu naik ke atas umpamanya. Kau sujud tempat lain, itu menambah. Jadi macam mana tu? Anggap itu tak ada rakaat. Kalau tanda dibatak atau tidak nak ulang balik, anggap tu yang tadi tak ada rakaat, tambah tu rakaat lagi. Umpama benda tajam, maka diangkat dahinya, kemudian sujud pula, maka dinamakan tambah rukun fi'li dan batal sembahyangnya, walaupun dia sujud atas benda yang tajam. Modal sujud benda tajam kan, dipindah satu lagi, ada 3 lah. Sujud yang biasa 2 kan, tapi tambah sujud atas benda tajam tu dah 3 kan. Kecuali sama ada dia membatalkan terus ataupun dianggap rakaat itu tidak dikira rakaat, tambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau dia anggap itu 1 rakaat, maka batal kalau telah menambah rukun. Jadi 2 kaedah. Sama ada anggap rakaat yang dia sujud 3 kali itu bukan rakaat, patut 3 kan, tapi itu jadi 2 baru, pasal dia sujud benda tajam kan. Jadi jangan anggap rakaat, anggap itu tak ada rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Kalau kita anggap rakaat, maka tidak sah. Dan wajib tinggal perbuatan bukan jenis sembahyang, seperti pukul 3 kali umpamanya. Ada orang tengah sembahyang muka budak ngacau. Tak boleh. Atau langkah berturut-turut, tengah sembahyang, langkah turut-turut, lain. Langkah berturut-turut atau lain, atau satu langkah yang keji seperti melompat, maka batallah sembahyang. Sebab itulah dalam sembahyang ada perbuatan ringan, ada perbuatan berat. Kalau perbuatan ringan seperti jari tu, tak apa gerak, kalau gatal terkat je apa kata. Tapi kalau gerak tapak tangan, itu perbuatan berat. Kalau perbuatan berat 3 kali berturut jadi batal. Dan ya. Tadi kalau sujud atas tempat tajam. Kalau macam batu. Batu. Kita anggap rakaat tu tak ada lah. Terus je bangun, tambah rakaat yang lain. Bila kita sujud tu, terkena ke batu tu. Jadi sujud tak habis lagi. Tak habis lagi. Bila kita angkat, sujud balik. Kerana jadi 3 pula. Pertama sujud yang biasa 2, tapi terangkat disebabkan batu tadi dah jadi 3 tu. Jadi kena terus bangun je, tambah rakaat baru. Itu kalau sebayang seorang boleh terus bangun. Kalau imam kita masa kita sujud tu, imam tak bangun lagi, kita dah terangkat dari tu. Kalau imam tu masalah sikit lah. Pasal nanti kalau kita seorang buat, makmum pening pula. Jadi kita seorang. Sebab itu kita nak cerita tadi, ia ramai-ramai ada. Jadi kalau imam tu lain cara, maknanya dia anggap dia tu tak sempurna sukunnya tu. Itu dia. Itu je. Tapi kalau tak belajar, kita pun payah ikut kan. Itu dia. Kalau seorang senang. Jadi dianggapkan sujud yang tempat tajam ni tidak ada rakaat. Kita anggap terus bangun terus lah. Pasal kalau kita sambung sudah jadi 3. Itu dia. Jadi kita terus bangunnya. Kan tambah tu rakaat lagi. Yang tu tak pakai.
Dan dimaafkan perbuatan ringan kalau banyak sekalipun, seperti bergerak-gerak dan menggaru-garu dengan anak jari. Tadi apa? Kalau gatal, tapi cuma jangan gerak tapak tangan. Bila gerak tapak tangan, gerak siku, pastikan jangan 3 kali berturut. Kalau 1 2 okey lagi. Tapi kalau semedang lagi takbir kaat minta, dan dimaaf perbuatan yang ringan kalau banyak sekalipun, seperti menggerak-gerakkan dan menggaru-garu dengan anak jari, dengan tiada bergerak tapak tangan. Kalau tapak tangan tidak bergerak, wallah bergerak kali, tak apa. Tapi kalau orang ini jari bergerak, tapak tangan bergerak, maka menyebabkan batal. Maka tiada batal semayang dengan dia, walau banyak kali. Jadi bila gatal terlekat je, tu punya ronggah apa ni. Itu dia. Adapun 2 gerak atau 2 langkah sedikit namanya. Kalau 1 gerak atau adapun 2 gerak atau 2 langkah sedikit namanya, maka tidak batal. Tapi kalau 3 kali, tu batal. Macam kita nak mengganti imam, 1 2 tu terus tak apalah. Yang ketiga tu berhenti sekejap sebelum nak sambung berikutnya. Jangan terus guguk terus, tak boleh. Tu dia. Kalau 1 2 tu tak apa. 1 2 pun 1 2 3 kan. Jadi maknanya yang lepas nombor 3 tak boleh macam yang 1 2 tadi. Menyebabkan dimaksud pergerakan yang berat. Maka tiada batal sembahyang dengan dia. Adapun gerak atau 2 langkah sedikit namanya. Kalau 3 tu maknanya lebih. Itu dia. Pergerakan berat. Maka tiada batal sembahyang kalau gerak 2 tadi. Dan yang ke-9, jangan mengerjakan perkara yang batal puasa dalam sembahyang, seperti makan dan masukkan satu dalam rongga, lubang terbuka seperti hidung dan telinga. Kalau digagahi sekalipun, maka batal sembahyang dengan mengerjakan tersebut. Yang ke-9, syarat bagi sembahyang untuk sah lagi semua, jangan mengerjakan perkara yang batal puasa, makan, minum, atau masuk satu dalam rongga, rongga hidung atau rongga telinga. Tapi rongga hidung tu yang batal tu bila masuk batinnya. Batin yang terakhir, lubang yang terakhir tu. Kalau nyongkit hidung tu boleh lagi. Tapi kalau sampai ke batin yang tengah-tengah tu, dia ada sempadan kan. Bila telinga, kalau garuk ni tak apa lagi. Tapi lepas pada lubang yang akhir tu, tu batal. Jangan kita bila puasa tak apa garuk, tak apa. Yang jadi batal tu batin tu. Tu. Kalau hal luar tak apa. Jadi maknanya kalau berlaku dalam tengah sembahyang tu kuat menua sampai ujung kuku, mudah masuk lebih melepasi lubang yang terakhir tu, tu batal, tu masuk batin lah. Tu. Ada setengah orang kuku panjang kan. Saja simpan. Kalau kata ngapain punya? Kalau kata telinga senang tak. Bila lepas yang ruang terakhir tu batin nama, tu batal. Begitu hidung. Kalau hak luar tak apa. Tapi kalau lubang yang terakhir tu masuk batin, yang dalam. Sempadan di antara lubang luar dengan dalam tu. Habis dalam tu masuk batin. Yang ke-9, jangan mengerjakan perkara yang membatal puasa. Perkara yang membatal puasa tu kita buat seperti sembahyang. Sembahyang, sebab itu sembahyang pun termasuk ibadat puasa juga. Begitu sembahyang banyak ibadat, ada ibadat puasa, tak makan, tak minum dan sebagainya. Yang ke-9, jangan mengerjakan perkara yang batal puasa dan sembahyang, seperti makan. Saya letak makanan 5 lambat kan konyol, tak ada. Dan masukkan sesuatu dalam rongga, lubang terbuka seperti hidung dan telinga. Kalau digagahi sekalipun, itu dia. Maka batal sembahyang dengan mengerjakan tersebut. Ini 9 syarat yang wajib jaga betul-betul pada sembahyang kita. Dan kalau tinggal satu syarat daripadanya, tidak sahlah sembahyangnya. Jadi maknanya nak bagi sembahyang yang sempurna tadi, 9 syarat ni naklah kita jaga supaya sembahyang tu sah lagi sempurna. Kalau kita tinggal salah satu 9 tu, sebab batal lah sembahyang kita. InsyaAllah kita sama akan datang rukun sembahyang. Okey, ada soalan sebelum kita berhenti? Hari 16 16 3 tak ada ya? Kalau dalam membatalkan puasa makan. Makan. Kita dah cuci juga mulut kita. Tapi ada melekatkan dekat lagi. Kita mati boleh dah keluar. Kalau pada ghalib, kalau terlalu kecil sangat dimaafkan. Tapi kalau besar buah lengan tu kena dikeluarkan. Buah lengan tu biji lengan. Tapi dia berongga, dia ada zatnya, tapi yang terlampau halus seperti lebihan makanan terasa manis dan sebagainya, itu tak dapat diketahui. Itu terlampau halus kan, dimaafkanlah. Tapi kalau benda yang ada zatnya, ada dirinya, itu kena keluar. Macam mana keluar? Masuk tangan, keluar. Kalau semuanya seorang, kita boleh ludah belah kiri. Tapi kalau ada orang, kena penampur orang, tak sah. Boleh? Kita keluarkan. Kena keluar. Dia perbuatan yang berbuat itu masuk butang tangan, keluar jari, keluarkan.
Itu dia. Itu saja. Jadi kalau telan jadi batal. Itu dia. Batal. Kalau tak ada orang kita boleh duduk belah kiri. Itu dia. Kalau ada orang jangan. Kena penampar pula kan. InsyaAllah kita sambung Rasul akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hal malaikatal mukarrabin fi afi arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahu a'lam.